Okay. Okay, so today kita dah masuk bab baru, bab 7, tenaga dan kuasa. Yang bab ni hanya pengiraan sahaja. So make sure awak semua ada kalkulator lah untuk pengiraan dengan untuk dapatkan jawapan yang betul. Okay. Okay, so untuk subtopik ni awak akan belajar tentang apakah itu kerja, apakah itu tenaga, apakah itu kuasa. Okay, kerja dalam bahasa Inggeris apa? Kerja dalam bahasa Inggeris apa? Work. Okay, good. Work. So work. So Work. kerja adalah W. Okay, tenaga dalam bahasa Inggeris apa? Energy. Energy. So tenaga adalah E. Kuasa in English? Power. Power. So dia punya rumus dia punya simbol dia P. Ingat, work W, tenaga energy E, kuasa power P. Okay, sebab semua formula, semua rumus menggunakan bahasa Inggeris. Okay, tak ada kerja sama dengan K, tak ada. K tu adalah Kelvin ya. Okay, so apakah itu kerja? Kerja ialah hasil darab daya yang dikenakan dengan sesaran. Sesaran itu adalah jarak. Kenapa kita panggil sesaran? Sebab dia mempunyai arah. Okey. So apa itu kerja? Hasil darab daya yang dikenakan dengan sesaran yang ni dalam dalam arah daya. So daya darab sesaran. Daya unit dia Newton, sesaran unit dia mesti dalam meter. So unit bagi kerja adalah sama ada Newton meter ataupun joule. Okay, so kerja W sama dengan Fs. Okay. S ni apa ya? S ni actually distance ni. Okay, work sama dengan F force, S adalah distance ataupun sesaran. So force unit dia Newton, sesaran unit dia dalam meter. So meter, ni meter. So work dia punya unit adalah Newton meter ataupun joule. Okay, J-O-U-L-E. Tu awak kena tahulah. Okay, and then kita tengok apa itu tenaga. Tenaga tadi E, energy. Okay, tenaga adalah keupayaan melakukan kerja. Maksudnya kalau seseorang itu mampu atau berupaya melakukan kerja, dia mempunyai tenaga. Kalau ada tenaga boleh buat kerja lah. Kalau awak tak makan, tak ada tenaga, tak boleh buat kerja kan. Cakap tak boleh buat kerja lah, tak ada tenaga. So apa itu tenaga? Tenaga adalah keupayaan melakukan kerja. Okay. Apabila 1 Newton, okay, Newton ni daya, digunakan untuk menggerakkan objek dalam jarak 1 meter, iaitu sesaran, okay, dia telah menggunakan 1 joule tenaga. Okay, ni nilai. 1 Newton daya untuk jarak 1 meter sesaran dia menggunakan 1 joule tenaga. Okey, kalau awak gunakan daya yang berbeza dan jarak yang berbeza, so tenaga yang dihasilkan atau yang digunakan adalah berbeza lah sebab dia bergantung. Okey, so ingat tenaga adalah E, E adalah energy. Okey, next. Adakah kerja dan tenaga itu sama? Sama tak? Tadi kita cakap kerja adalah hasil darab daya dengan sesaran kan? Okey. Macam mana awak nak tahu sama ada dia sama ke tak? Okey, kerja adalah tenaga yang bertindak melalui daya sesuatu objek yang bergerak. Okey, kalau ada objek, okey, objek tu bergerak, digerakkan dengan menggunakan daya tertentu pada jarak yang tertentu. So, ia dikatakan sebagai melakukan kerja. Okey. So bila ada kerja maksudnya dia dihasilkan melalui tenaga. So konsep dia tenaga tu sama dengan kerja. Okey. Kerja tadi W sama dengan
Okey. Tenaga ni energy. Okey, sama juga dengan W, work. Okey, so tenaga, keupayaan melakukan kerja. Kerja adalah hasil darab daya, F daya, dikenakan terhadap sesaran dalam arah daya. Kena ingat, dalam arah daya. Nanti saya terangkan apa yang dimaksudkan dalam arah daya. Okey, yang penting awak kena tahu konsep dia, tenaga itu sama dengan kerja. Okey. So, kerja, okey, saya tulis lagi sekali untuk awak ingat, sama dengan daya kali sesaran atau jarak. 1 joule kerja dilakukan apabila 1 Newton daya digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah daya tersebut. Daya tu dia mempunyai arah. Okey, so unit bagi kerja adalah joule ataupun newton meter. Maksudnya kalau awak jawab newton meter pun betul, awak jawab joule pun betul. Okey, daya dan jarak mesti arah yang sama. Okey, 1 joule sama dengan 1 newton meter. Dan awak perlu ingat juga bahawa unit bagi tenaga juga adalah joule. Okey, unit bagi tenaga juga adalah joule. Okey. Adakah kerja dilakukan dalam semua situasi? Okey. Bila kita cakap tentang kerja, semua ingat kalau kita melakukan sesuatu, kita melakukan kerja. Tapi dari segi konsep sainsnya ataupun fizik, tak semua pergerakan itu menghasilkan kerja atau melakukan kerja. Okey, kita tengok yang ni. Okey, seseorang menolak troli yang ada muatan. So, daya dia adalah daya tolakan. Apa yang berlaku dekat troli ni, dia bergerak juga ke hadapan. So, kat sini yang kita katakan bahawa daya sama arah dengan sesaran. Ni dia punya F. F ke depan. Ni dia punya S. S pun ke depan. So, jarak dia adalah sama arah dengan daya, iaitu selari. So, ini dikatakan sebagai melakukan kerja. Tetapi, okey, tengok ni dulu. Okey, yang ni dia mengangkat objek, okey, daya ke atas, dia angkat objek. So, ini dia punya daya. So, dia angkat ke atas menggunakan daya berapa Newton dan objek ni daripada bawah naik ke atas. So, dia punya arah sesarannya juga ke atas. Okey, daya naik ke atas, sesaran naik ke atas. Adakah daya dan sesarannya dalam sama arah? Ya. So, kerja dilakukan. Okey, konsep dia daya dan sesaran sama arah. Okey, yang ketiga. Yang ni. Dia berdiri je, dia tengok orang tu buat kerja. Ada tak berdiri tu gunakan daya? Tak ada. Dia bergerak sana sini tak? Tak ada. So, daya tak ada, kosong. Sesaran pun tak ada, iaitu kosong. So, kita katakan dia tidak melakukan kerja. Okey, ni konsep dia. Okey, kita tengok contoh-contoh. Okey, hasil darab daya, okey, kerja adalah hasil darab daya dan jarak dalam arah yang sama. Kena ingat arah yang sama. Okey, so unit bagi kerja adalah joule atau newton meter. F dan S mesti arah yang sama. Okey, tengok. Okay, seseorang memegang sesuatu, mengangkat sesuatu. Okey. So, daya dia ke atas. Okey. Kalau dia bergerak sejauh 50 km ke hadapan. Okey. Daya ke atas, sesaran ke hadapan. Adakah daya dan arah dia, adakah daya dan sesaran dia sama arah? Ya, sama kan? Dia berserenjang kan? Maksudnya tak selari kan? So, jika daya dan sesaran tidak dalam arah yang sama, maka dalam konsep sainsnya tak ada kerja yang dilakukan. Okay?
Yang tu awak kena faham lah. Sebab dia punya daya dan sesaran dia tak sama. Okey, kita tengok ni. Ni tembok. Ni orang tu duduk kat sini. Okey, dia ada perubahan. Okey, dia bergerak, dia tak bergerak. So, dia punya sesaran dia kosong. Okey, ada tak dia hasilkan daya? Dia tak berikan daya. So, F dia kosong. So, adakah dia melakukan kerja? Tak ada. Sebab tak ada daya dan juga tak ada sesaran. Tapi kalau contoh yang ni. Okay, kita ada dua contoh. Okey, orang ni tolak. Saya ulang lagi sekali. Tolak, so daya dia ke hadapan. Objek dia bergerak tak ke hadapan? Ya, objek dia, sesaran dia bergerak ke hadapan. So, daya dan sesaran dia sama arah. So, yang kiri ni dia melakukan kerja. Okey, tengok orang ni dia menolak dinding. Okey, dia berikan daya. Ni dia punya F. Adakah dinding ni bergerak? Adakah dinding ni bergerak kalau awak tolak kuat-kuat? Bergerak tak? Tak. 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 So, dia punya S sama dengan kosong. So, adakah lelaki B ni melakukan kerja? Tak. 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 Sebab tak ada sesaran. Tu konsep dia. Awak tolaklah dinding ni sampai penat sampai esok pagi. So, awak tak buat kerja. Okey. Tu konsep dia. Okey. Okey. Saya bagi lagi satu contoh. Okey, ni awak. Walidi. Awak angkat batu. Angkat ni daya dia ke mana? Ke depan ke atas ke belakang? Angkat batu. Ke atas. Ke atas. Atas. Okay, good. Very good. So ini dia punya daya. Awak angkat batu. Angkat batu ni berat. Batu ni 20 kilogram. So daya yang dikenakan adalah 200 Newton. Okey. Tapi awak bergerak ke hadapan. Bergerak sampai 1 kilometer. Amar. Orang lidi ni ada melakukan kerja ke tak? Tak. Tak. Tadi kan? Sebab? Betul lah. Sebab daya dengan sesaran dia tak sama arah. Okay, very good. Okay, awak dah faham konsep dia. Very good. Itu konsep dia. Sebab daya dan sesaran tak sama arah. Okay, bagus. Okay, saya bagi situasi yang kedua. Okay, dia angkat batu yang sama. Okay. And then, dia menaiki tangga. Maksudnya dia naik ke atas sesaran dia. Okay. Akil ada Akil? Ya, saya. Okay, Kil. Kalau dia angkat batu yang berat tu and then dia naik ke atas, dia melakukan kerja ke tak melakukan kerja? Melakukan kerja. Sebab Arah yang sama. dengan apa yang cara yang sama? Arah apa yang sama? Arah apa dengan apa? Sesaran. Okey, arah daya dengan sesarannya sama. Very good. Thank you. Tetapi awak kena ingat, okey? Kalau tangga dia macam ni, awak tak boleh ambil jarak dia macam ni. Sebab daya dia naik ke atas. So awak kena cari jarak yang macam ni. So kalau bagi segitiga, okey, ni A, ni B, ni C. Okey, dia bagi kat sini lebih kurang 5 kilometer. Kat sini 4 kilometer. So macam mana nak cari A? Awak dah belajar matematik, guna apa? Teorem Pythagoras. Pandai, guna teorem Pythagoras. Sebab nak kira kerjanya, kena kira jarak yang tegak naik ke atas. Awak tak boleh kira jarak yang condong. Okey, satah condong ni tak boleh. Kena mesti satah tegak. Unless dia tolak kotak ni ke hadapan. Nanti kita tengok contoh dia. So, daya ke depan, arah dia pun ke depan. Okey, kita tengok contoh dia nanti. Okey. Yang ini adalah cara yang betul untuk mengangkat beban yang berat kalau awak tak nak slip disc ataupun berlaku kecederaan ketika mengangkat barang yang sangat berat. Okey, awak perlu mengangkat dengan kaedah begini. Awak tak boleh membungkuk. Kalau awak membungkuk, itu yang menyebabkan slip disc. So, awak kena cangkuk, angkat and then ke atas. Okey, so tengok daya dia ke atas 20 Newton. Okey. So ingat dia mesti berat dia ke bawah 20 Newton. So sesaran dia juga ke atas. Berapa dia angkat?
setinggi 1 meter. Okey, awak semua boleh bagi saya congak ni. Berapakah kerja yang dihasilkan? Balkis, kira? Congak je. Balkis, 20 Newton kali? Hilang pula. Siapa nak bagi saya jawapan? 20 Newton kali? Daya 20 Newton, sesaran? Dekat soalan tu, sesarannya berapa? 1 M. 1 Okey, meter. 1 M. So 20 Newton kali 1 M. Berapa dia punya kerja? 20 Nm. 20 Ah, Newton. Okey, Joule. Nm, Newton meter ataupun 20 Joule. Okey, very good Mah. Okey, itu dia punya kerja dia. Simple je. Okey, tengok contoh yang berikutnya. Okey, hitung kerja yang dilakukan apabila seorang murid berjisim ni 45. 45 kilogram belajar tu mengangkat sebuah beg 1.5 kilogram melalui ketinggian 6 meter. Yang ini dia tak bagi daya, dia bagi dalam kilogram. So apa yang awak perlu buat adalah kilogram tukar menjadi Newton. Siapa tahu 1 kilogram sama dengan berapa Newton? 10. Okay, very good. Thank you, Roshana. 1 kilogram sama dengan 10 Newton. You need to convert it into Newton. Sebab Newton itu adalah daya. Daya itu adalah, daya yang dikenakan adalah berat lah. Okey, berat adalah sejenis daya. Awak ingat F. F adalah force. Force adalah daya. kg ini adalah jisim. Okey, tengok macam mana cara nak kira dia. Okey, daya dia, okey, jisim budak perempuan campur jisim beg dia. Okey, sebab budak perempuan ni naik ke atas. Okey, so dia mempunyai berat lah. So yang ini dia punya beg pun, okey, 1.5 mesti tambah dengan 4.5. Kenapa kali dengan 10? Sebab 1 kilogram sama dengan 10 Newton. So awak dapat dia punya daya dia adalah 465 Newton melalui ketinggian 6 meter. Okey, ada tak kerja yang dilakukan? Okey, daya naik ke atas, ketinggian dia ke atas, sama arah. So betul, daya dilakukan. Okey, so kerja dilakukan. So daya dia 465, ketinggian dia, jarak dia adalah 6 meter. So awak akan dapat 2790 Newton meter ataupun Joule. So yang ni besar sangat. Okay, biasa sains ni kita suka jadikan dia prefixes lah, imbuhan. So jadikan dia sebagai 2.79 kilojoule. Ni kecil ni sebenarnya. Tapi kalau awak jawab 2790 joule pun betul. Okay, tapi dengan syarat unit dia kena betul lah. Kalau 2.79 mesti kilojoule, kalau 2790 mesti joule. Boleh tak awak jawab 2790 Newton meter? Boleh, sebab unit dia adalah sama. Newton meter itu adalah joule. Okey, tengok yang ni. Hitungkan kerja yang dilakukan. Okey, daya ke hadapan. Okey, awak tulis. F dia adalah 100 Newton. Okey. Adakah awak cari dia punya sesaran dia 3 meter? Betul tak sesaran dia 3 meter? Tak. Sama arah tak daya? Okey, tak betul. Okey, betul. Kita tak boleh guna 3 meter ni. So kita kena ambil satah condong. So awak tahu yang ini senanglah guna teorem Pythagoras kan. 3, 4. So S sama dengan berapa meter? Berapa? S sama dengan berapa meter? Sini 3, sini 4. So S yang panjang S sama dengan? 5. 5, okay, good, senang. Saya tak payah cerita lah macam mana awak nak cari teorem Pythagoras tu. Okay, awak dah ada F, awak dah ada S. So, F dia ke hadapan, S dia ke hadapan, sama arah. So, kerja dilakukan. So, 100 kali 5. So, jawapannya adalah 500 Newton meter ataupun 500 Joule. Macam itulah. Okay. Okey, so yang ni tarik laci. Okey, dia tarik laci.
Okey, dengan daya 2 Newton. Okey, dengan jarak 30 cm. Dari sini ke sini jarak dia 30 cm. Adakah arah daya dengan sesaran dia sama? Ya, betul. Okey, so kat sini daya dia 2 tapi sesaran mesti dalam meter. So 30 cm awak kena convert jadi meter. So sesaran dia adalah 0.3 meter. So berapa jawapannya? So kerja yang dilakukan adalah 0.6 Newton meter ataupun 0.6 Joule. Ni jawapannya. Okay, senang je. Okay, next. Okay, seorang kanak-kanak menggunakan 10 Newton untuk menolak. Okay, dia tolak kat sini. Mempunyai berat 30 Newton. Kotak ni berat dia, berat ke bawah kan? Berat adalah tarikan graviti kan? 30 Newton. Dia tolak guna daya 10 Newton. Berat kotak ni W adalah weight adalah 30 Newton. Sejauh dia tolak ke depan 2 meter. Ini adalah sesaran. Kirakan kerja yang telah dilakukan. Okey, work sama dengan Fs. Okey, awak dah dapat sini 10 Newton dia tolak. Adakah 10 Newton ni kena tambah dengan 30 Newton? Okey, Tak. kena tambah tak? Kena tambah tak kalau dia tolak? Kena tambah tak? Kena. Kena tambah tak? Kena. Kena? Kena tambah. Okey. Ada jawapan lain tak? Tak. Okey, Danish kalau awak cakap tak kenapa? Tengok anak panah ni. Kenapa tak payah tambah ni? Kenapa tak perlu tambah ni? Waktu berat. Berat dia ke bawah kan? Arah daya dia ke bawah. Sekarang kita tolak. Kita tolak ke depan. So kita cari arah yang sama dengan sesaran. So sesaran ke depan, daya ke depan. So berat ni tak perlulah. Sebab dia tidak mengangkat. Kalau dia angkat, daya ke atas, okey. Kalau dia angkat back dan naik ke atas, baru tambah dengan dia punya berat. Sebab dia mesti sama. Yang ni berat ke bawah, dia tolak ke hadapan. So kita cari arah yang sama sahaja. So daya ke depan, sesaran ke depan. So ambil yang 10 Newton, ambil yang 2 meter sahaja. 30 Newton tu abaikan. Sebab dia punya arah daya dia tak sama dengan sesaran. So 10 Newton kali 2 meter je lah. So jawapannya adalah 20 Joule ataupun 20 Newton meter. Okay. So itu adalah kerja. Sekarang power. Power adalah P. P sama dengan power. W bahagi T. W adalah work. T adalah time. Tapi awak ingat dia ada per. Okey, ni ada per. Okey, bila ada per, okey, W over T. Okey, kerja bahagi masa. Bila ada per, mesti ada perkataan kadar. Ni cara awak nak tulis maksud atau definisi kuasa. Apakah itu kuasa? Kadar melakukan kerja. Okey, iaitu apa maksud kadar? Kadar tu maksudnya berapa banyak kerja yang dilakukan dalam masa tertentu. Okey, bila ada perkataan, kalau dibahagi dengan masa, kita cakap kadar. Okey, so P sama dengan W bahagi T. P adalah power, W adalah work, T adalah time. Okay, work over time. Okay, kerja bahagi masa. Apa itu kuasa? Kuasa adalah kadar melakukan kerja. Apa maksud kadar? Kadar itu adalah berapa banyak kerja yang dilakukan dalam masa tertentu. Okay, apa unit work? Unit work adalah joule ataupun newton meter. Apa unit masa? Masa mesti dikira dalam saat. Okey.
So power unit dia adalah watt ataupun joule per saat. Okey, ni joule per saat, JS negatif 1. Ataupun sama dengan Newton meter per saat, sama juga. Tapi paling senang, power ni unit dia adalah watt. Okey, 1 joule kerja akan dilakukan dalam masa 1 saat. Itu bermaksud 1 watt kuasa telah digunakan. Okey, power sama dengan work divide by time. Okay, so 1 watt kuasa sama dengan 1 joule kerja yang dilakukan dalam masa 1 saat. Okay, yang bawah ni, momen daya dan tenaga merupakan dua kuantiti fizik selain kerja yang diukur dalam unit Newton meter. Betul. Okey, tenaga tadi E, betul tak? E tadi sama dengan kerja. So unit dia pun sama, Newton meter ataupun joule. Momen daya ni awak belajar form 2. Okey. So F sama dengan jisim momen daya apa ya? Newton meter. Saya tak sure momen daya ni apa dia punya simbol dia. Tapi dia punya formula ni form tu ni. Sama juga sama dengan daya dengan kali dengan sesaran. Okay. So 3 benda ni semua sama. Newton meter ataupun joule. Okay, tengok. Berapakah kuasa yang digunakan jika ia mengambil masa 2 saat untuk mengalihkan objek? Okey, kuasa, power. Nak cari berapa? 2 saat adalah dia punya time. Ini 10 Newton ini adalah F. 5 meter ini adalah S. Okey, kalau dia beri soalan, awak kena kenal pasti. Ni apa-apa-apa. Okey, so berapakah kuasa? Kuasa sama dengan work divide by time. Macam mana nak cari work? Work sama dengan Fs. Ada tak F? F ada, S ada. Ada tak time? Time ada. So sama dengan kerja dulu, nak cari kerja. So 100 Newton kali 5 meter untuk dapat work bagi dengan masa dia adalah 2 saat. So itu cara nak kira kuasa. Berapa jawapan dia? Jawapan dia adalah 250 watt ataupun 250 joule per saat. Sama je. Okay. So power unit dia watt lah, paling senang. Okay. Berapakah kuasa yang digunakan jika ia mengambil 2 minit untuk mengangkat objek di bawah? Okey, satu objek diangkat daripada aras bumi ke atas dengan jarak 3 meter. So ini adalah dia punya sesaran. Daya yang dikenakan adalah 20 Newton. Okey, kat sini kita tarik ke bawah tapi daya yang untuk mengangkat objek ni adalah ke atas. So kita consider sebagai daya dan sesaran dia adalah sama. Okey. Kenapa 20? Tak ada. Ni adalah 50 Newton ni dia punya F. Kuasa. Okey, P sama dengan W bagi T. W sama dengan Fs. Kita ada F, kita ada S, kita ada T. Tapi T tu dalam minit. So awak kena kali dengan 60 saat untuk dapat dia punya time. So time dia adalah 2 kali 60 saat. So time dia adalah 120 saat. Okey, so kita masukkan. Dapatlah 150. Okey. 50 kali 3 ni, 50 F. 3S, okay, work time dia 2 kali 60 saat. So jawapan awak adalah 1.25 watt. Okay. Okay, setiap soalan tu awak kenal pasti dia punya tu. Okay, dah habis. Senang je. So saya ulang lagi sekali. Awak hanya perlu tahu nak kira apa tadi tu? Kerja dan juga kuasa. Okay. Kerja.
Okey, sebab tu ya cakap kita tak boleh tengok bahasa Melayu. Okey, kerja. Kerja sama dengan work. Work sama dengan hasil darab daya kali sesaran yang dalam arah yang sama. Daya adalah F. F adalah force. Yang ni adalah sesaran. So work sama dengan force, unit dia Newton. Sesaran unit dia meter. So work unit dia Newton meter ataupun joule. Apa itu kuasa? Kuasa adalah P, power. Kuasa adalah kadar melakukan kerja. Okey, kerja. Bila kita cakap tentang kadar, dia mesti bahagi T. T iaitu time. So power, awak kena cari kerja dulu dengan formula F kali S. And then awak bahagi dengan masa dia dalam unit saat. So awak dapat nilai kuasa dia dalam unit watt. Okay, very simple. Dia punya formula dia, okay, sesaran mesti dalam meter, daya mesti dalam Newton. So kalau kilogram awak kali dengan 10 dan masa mesti dalam saat. So kalau minit ataupun jam awak kena kali kepada saat. Okay, kali 60. So itu saja. So, okay, kita tengok. Soalan. Kita tengok soalan Kenapa tak soalan? Kenapa tak soalannya? Why? Okay. Okay. Yang ni macam hari tu juga. Okay, yang macam hari tu juga yang ramai yang buat video tu. Okay. So, apa yang saya nak awak nanti bila saya dah bagikan dia punya senarai soalan tu. Okay. Okay, soalan nombor 1 ni awak isi sendiri, jawab sendiri. Apa yang kita nak buat untuk awak punya PBD adalah soalan yang pengiraan. Okay, so soalan nombor 2 ni, okay nombor 2 tak payah nanti untuk pengiraan. Okay, 1 dengan 2 awak buat sendiri. Ni nombor 3. 3 kita ada A, and then kita ada B, C, D, E. Kita ada F, G. Yang itu untuk soalan kerja. And then kuasa ni, nombor 4 ni awak jawab. And then kita ada soalan pengiraan untuk kuasa. Kita ada 5A, 5B. Okay, 5B ada 2. Kita ada C, D, E. And then last sekali kita ada ni F ni. Bukan E. Okay, C, D, E, F. Okay, so kalau tak silap teacher kita ada 15 soalan. Cuba kita kira. Okay, 3A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tak 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, B ada 2. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. 14. Yang ini 15. So awak ada 15 soalan. So maksudnya awak ada 15 grup untuk buat video. Okay. Yang soalan 15 ni awak bagi je jawapan. Okay. Awak terangkan dalam video lah. Okay. So maksudnya ada 15 grup. Macam hari tu saya nak satu grup 2 orang. So maksudnya ada 30 orang yang boleh lengkapkan untuk PBD ni untuk buat video macam hari tu. Macam hari tu kan macam kawan semua nak buat kan. So terangkan bagus, saya suka siapa yang buat video sambil terang tu, sambil tu dia tulis. Okay, itu sangat bagus. Dia akan membantu kawan-kawan awak yang lain lebih faham. Okay, yang ni banyak ni sebenarnya. Yang ni
banyak ni. Tapi tak apa, awak boleh buat ni. Senang je, very simple. Just masukkan je dalam formula. Okay. So video boleh buat. Kita ada 15 group. Okay, lepas ni dalam Telegram nanti. Okay, sekarang ni awak decide dengan kawan-kawan awak untuk cari kawan. Satu group 2 orang. Bila saya letak je pilihan soalan. Okay, awak dah boleh cop lah. Soalan mana satu. Siapa cepat dapat nombor 1 lah. Okay. Siapa yang dapat soalan F ni banyak sikit lah. Tapi senang je ni sebenarnya. Okay, so get ready dengan kawan-kawan awak. Nanti kita tengok untuk buat video. So tugasan hari ni sampai hari Sabtu tolong hantar video hari Sabtu last. Tolonglah hantar video. Awak dah tulis nama, awak kena ada rasa tanggungjawab untuk menghasilkan video. Okay, sebab itu awak punya PBD tu. Siapa buat dia dapat extra marks lah. Siapa tak buat tak dapat extra marks lah. Itu je. Sebab kalau saya nak paksa semua pun memang semua tak buat pun. Okay, so thank you very much. So kita akan jumpa dekat Telegram. Tunggu teacher bagi senarai pilihan soalan. Okay, okay. Tu je. Okay, sekejap.